Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan hukum melaksanakan ibadat korban, kita akan bincang tentang dua istilah. Yang pertamanya sunat kifayah, yang keduanya sunat ain. Biasa yang kita dengar sebelum daripada ni fardu kifayah dengan fardu ain. Tapi dalam melaksanakan ibadat korban, hukum sunat saat itu kadang-kadang sunat kifayah, kadang-kadang sunat ain. Ain maksudnya di atas individu tersebut. Kifayah maksudnya asal kata terjadi perbuatan itu, walaupun tidak setiap orang buat, maka sudah memada. Okey, itu yang dimaksud sunat kifayah dengan sunat ain. Nanti anda akan urai panjang sikit lepas daripada ni. Katanya bagi siapa yang mampu melaksanakan ibadat korban, bagi sesiapa yang mampu melaksanakan ibadat korban, hukumnya sunat kifayah bagi individu yang mempunyai keluarga, dan sunat ain bagi individu yang tidak mempunyai keluarga. Sekarang, kalau orang tu ada keluarga, maka tuntutan melakukan ibadat korban adalah sunat kifayah. Maksudnya kalau ada seorang daripada ahli keluarga dia melakukan ibadat korban, maka lepas dah tuntutan daripada ahli keluarga yang berbaki. Okey, boleh faham kan? Jadi biasalah tu, kalau sekiranya kita dapati ada orang-orang muda di tempat kita, hak yang nak nikah, nasabah lah. Sebab dia nak ambil sunat kifayah dalam pelaksanaan ibadat korban. Syekh. Jadi Allah Rabbi. Jadi benda hak yang ada hukum dia. Jadi apabila satu keluarga seorang buat, jadi lepas tuntutan daripada hak yang lain. Jadi sebenarnya ibadat tu besar tu. Jadi kita menggugurkan tuntutan kepada pihak yang lain apabila kita berumah tangga. Jadi ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sebab anda sebut masalah nikah tu kebetulan kat gini lepas daripada kan ada daurah di Masjid Usila kat gini, memang bab nikah. Bab nikah kat gini daurah. Allah Rabbi. Tu sebut bab nikah. Bagi siapa yang mampu melaksanakan ibadat korban, hukumnya sunat kifayah bagi individu yang mempunyai keluarga, dan sunat ain bagi individu yang tidak mempunyai keluarga. Kalau orang ni memang tak mau nikah ataupun tak nikah, seorang dia memang mesti kena melaksanakan ibadat korban. Tapi mesti maksudnya sunat lah. Tapi kalau ada keluarga, salah seorang daripada ahli keluarga dia melaksanakan ibadat korban, maka gugur tuntutan daripada ahli keluarga yang berbaki. Okey, yang pertama sunat kifayah. Sunat kifayah adalah sesuatu ibadat yang sunat dilakukan, namun tuntutannya bukan atas setiap individu. Sebagai contoh, jika ada salah seorang daripada ahli keluarga melakukan ibadat korban, maka gugurlah tuntutan itu terhadap ahli keluarga yang berbaki. Adapun jika tidak ada seorang pun yang melakukan ibadat korban dalam satu-satu keluarga, sedangkan mereka mempunyai kemampuan, maka mereka telah melakukan perkara yang makruh. Okey, itu maksud dia. Okey, dalam masalah ni kita kena faham apa makna sunat kifayah. Okey, itu kita tahu dah saat ni. Yang keduanya, ketika mana ada seorang daripada ahli keluarga melakukan ibadat korban, maka gugur dah tuntutan daripada ahli keluarga yang lain. Okey, kita kena faham apa makna gugur dah tuntutan daripada ahli keluarga yang berbaki. Maksud gugur dah tuntutan daripada ahli keluarga yang berbaki adalah kalau dia tak buat, dia tidak melaksanakan ibadat korban, tak ada dah makruh. Dia tidak melakukan perkara makruh. Namun kalau dia ahli keluarga yang berbaki juga melaksanakan ibadat korban, tetap dapat ganjaran sunat. Okey, boleh faham? Tetap dapat ganjaran sunat. Maksudnya gugur tuntutan adalah dia tidak melakukan perkara yang makruh. Tapi kalau sekiranya ahli keluarga buat juga, walaupun ada dah orang lain buat dalam keluarga dia, tetap dia dapat ganjaran sunat. Okey, itu maksud dia. Yang keduanya sunnah ain, tuntutan melakukan ibadat korban atas satu-satu individu. Okey, soalannya kenapakah dalam mazhab Imam Syafi'i melaksanakan ibadat korban dihukumkan sebagai sunat kifayah? Okey, alasannya adalah kerana berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Yang mana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawasanya kami dulu kunna nudahi bisyati. Dulu kami melakukan ibadat korban dengan seekor kambing untuk kami dan untuk keluarga kami. Kemudian lepas daripada itu manusia bermegah-megah dengan melaksanakan ibadat korban. Okey, jadi Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melaksanakan ibadat korban seekor kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Jadi bermakna seekor kambing boleh dilaksanakan untuk seorang dan untuk keluarga dia. Maka daripada hadis itulah ulama kata tuntutan melaksanakan ibadat korban adalah sunat kifayah. Seorang buat maka gugurah tuntutan kepada pihak yang lain daripada suatu keluarga. Cuma siapakah yang dinamakan sebagai satu keluarga? Ataupun kita nak kata satu keluarga tu apakah ukuran dia? Apakah ukuran dia kita nak kata satu keluarga? Kata ulama dalam masalah ni ada beberapa pandangan. Cuma pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan satu keluarga adalah apabila mereka itu dihimpunkan oleh satu nafkah. Apabila mereka itu dihimpunkan oleh satu nafkah. Okey, katakanlah seorang lelaki dia ada isteri dia, maka wajib kepada lelaki menafkahkan isteri dia. Dia ada anak dia, maka wajib kepada lelaki tersebut menafkahkan anak-anak dia yang belum balik. Manakala anak dia yang telah balik, kalau sekiranya mampu bekerja, maka tidak wajib dinafkah. Namun tidak menjadi masalah ayah nak bagi nafkah kepada anak yang telah balik. Jadi yang penting mereka itu dikumpulkan oleh satu nafkah. Sama ada nafkah tu adalah nafkah yang wajib ataupun nafkah sunat. Contoh kita kata anak-anak yang telah balik tidak diwajibkan kepada ayah dia menafkahkan dia, bahkan hanya sunat sahaja. Jadi dia dikirakan satu keluarga. Okey, jelas masalah? Okey, itu yang dimaksudkan satu keluarga. Cuma masalah dalam masalah satu keluarga ni ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama. Cuma hak yang anda sebut pandangan hak yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, dan dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa pandangan dalam masalah ni. Namun hukumnya boleh berubah menjadi wajib dalam dua keadaan, iaitu nazar dan ta'yin. Jadi asal hukum melaksanakan ibadat korban adalah sunat. Namun kadang-kadang hukum sunat saat itu bertukar menjadi wajib dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan. Yang mana dua keadaan ni nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Yang pertamanya dipanggil keadaan yang pertama hak yang menjadi wajib adalah yang pertama nazar haqiqatan, yang keduanya nazar hukman. Yang pertamanya nazar haqiqatan, yang keduanya nazar hukman. Cuma hak yang ana buat di sini, ana buat pembahagian kepada dua. Yang pertamanya wajib dengan sebab nazar, yang keduanya wajib dengan sebab ta'yin. Pembahagian di sini adalah ana ambil daripada kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Muhammad Az-Zuhaili, adik kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang mana dia bagi kepada dua. Yang pertamanya wajib kerana nazar, yang keduanya wajib kerana ta'yin. Tapi pembahagian tersebut bukan pembahagian yang daqiq. Pembahagian tersebut bukan pembahagian yang daqiq bagi orang yang mendalami fiqh mazhab Imam Syafi'i. Dan nanti anda akan bagi tahu lagu mana pembahagian yang lebih tepat. Bukan kata tak tepat langsung. Bukan salah pembahagian lagu tu. Okey dah. Cuma tidaklah pembahagian daqiq ni pembahagian yang lebih halus. Pembahagian yang lebih tepat bukanlah pembahagian kepada wajib kerana nazar dan wajib kerana ta'yin. Nanti anda akan sebut lepas daripada ni, insya-Allah. Cuma anda buat pembahagian kepada dua adalah berpandukan kepada kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kerana sebelum daripada ni pernah ana bawa kitab tu, ana kuliah di beberapa surah dan beberapa masjid. Ana guna kitab tu. Baik. Jadi dalam kitab tu dia bahagi kewajipan melakukan ibadat korban. Yang pertamanya nazar, kerana yang keduanya kerana ta'yin. Okey, nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Masalah kepada siapa disunatkan korban. Sunat melakukan ibadat korban bagi sesiapa yang cukup syarat-syarat berikut. Yang pertamanya Islam. Orang kafir tidak dituntut, tidak disyariatkan dia melaksanakan ibadat korban. Kalau dia buat juga tidak sah. Kalau dia sembelih sendiri tak boleh nak makan, dia ikut dia nak makan. Kita tak boleh makan. Kalau dia buat juga, kerana di antara syarat penerimaan amalan kebaikan adalah iman. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datang kepada apa yang mereka itu amalkan, kami jadikan amalan tersebut habuk yang berterbangan. Kerana tidak ada akidah. Gosok. Sehingga kan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kata lagu mana? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah Taala kata kepada Rasul, andai kata kalau sekiranya mu melakukan syirik wahai Muhammad, nescaya akan gugur segala kebaikan-kebaikan yang mu buat. Syarat penerimaan amalan mesti adalah Islam. Jadi orang kafir tidak sah dia melakukan ibadat korban. Dalam perbincangan ini kita kena sebut juga permasalahan qadaya mu'asarah, permasalahan yang
masa kini hak yang berlaku, ada sebahagian daripada tokek lah, majikan hak yang bukan Islam, ketika mana pekerja-pekerja dia orang Islam, siapa masuk hari raya buah lembu seekor untuk buat rebang. Okey, hak ni kita kena bincang. Jadi sekarang ni tokek dia, boh dia ni ada di tempat kita ada. Jadi ekor pula dia sayang kepada pekerja dia sebab amanah. Bukan parti amanah. Amanah. Lain. Jadi dia sayang, maka dia bagi kepada pekerja dia lembu tersebut. Kalau sekiranya lembu saat ni tu tokek dia bagi, kerana tokek dia nak buat rebang, tak sah. Cuma ambil lah meleh. Ambil meleh dah jadi rebang. Makan daging, tak ada masalah pun. Bukan dia meleh, kita meleh. Menerima pemberian daripada orang kafir tidak menjadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hamba abdi yang dihadiahkan oleh Raja Maqawqis, Raja Mesir, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada masalah, kita terima. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia bagi memiliki, hak tu selesai. Kadang-kadang tokek kata ambil kamu lembu ni, maka kita pun dia bagi memiliki, maka dia bagi terus. Jadi milik kita, milik kita, maka kita hak yang laksanakan ibadat korban dengan lembu tersebut, maka tidak menjadi masalah. Bukan tokek hak yang buat rebang dengan lembu tu. Jadi kalau dia buat rebang, siap dia nak sembelih, hak tu tak boleh lah. Kita tak boleh makan lah. Sembelih orang bukan Islam tak sah. Okey, orang kafir boleh tak makan daging akikah dengan daging korban. Sebenarnya perbincangan tu akan datang, kita akan sebut. Tapi tak apalah, oleh kerana tanya lalu, kita jawab lalu. Yang pertama sekali, masalah orang kafir makan daging daripada daging akikah, ataupun hukum kita beri orang kafir. Hukum kita beri kepada orang kafir daging korban ataupun daging akikah, ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada dua pandangan di kalangan ulama. Ada pandangan yang mengatakan dibolehkan. Boleh, tak ada masalah. Kerana kita bagi daging akikah dengan daging korban, ia termasuk dalam melakukan kebaikan kepada orang kafir. Tapi dengan syarat dia tidak memerangi kita. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Jadi, atas alasan inilah sebahagian daripada ulama kata boleh kita bagi daging korban dan daging akikah kepada orang kafir. Kerana ia termasuk dalam kita buat baik. Sedangkan Allah Ta'ala tidak larang kita buat baik kepada orang kafir. Okey. Satu pandangan. Pandangan yang kedua, bahawasanya tidak boleh bagi daging korban dan daging akikah kepada orang kafir. Alasan dia benda, alasan pandangan yang kedua, alasan pandangan yang kedua adalah kerana daging korban dan daging akikah adalah daging ibadat. Apabila daging ibadat, maka tidak boleh kita bagi kepada orang kafir. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh bagi daging korban kepada orang kafir. Dan apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Perak, yang tersebar baru ni tu, itu adalah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh kita bagi daging korban kepada orang kafir, sama juga dengan daging akikah. Okey. Cuma oleh kerana masalah ni masalah khilafiyah, masalah yang berlaku perselisihan di kalangan ulama, maka tidak perlulah kita belah. Jadi orang yang nak berpegang kepada pandangan yang mengatakan tidak boleh, tak ada masalah. Boleh dipegang. Bagi pandangan orang nak berpegang pandangan yang mengatakan boleh, tak ada masalah. Bukan yang mengatakan boleh adalah pandangan kebanyakan ulama mazhab. Cuma sebaik-baiknya, okey, dia ada langkah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya adalah kita tidak beri daging korban kepada orang yang bukan Islam. Hak tu sebaik-baik. Atas alasan dia, alasan yang pertama adalah untuk keluar daripada khilaf. Kerana kaedah fiqh menyebut al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf, hukum dia adalah digalakkan. Yang pertama. Yang keduanya, masih lagi ramai orang Islam yang memerlukan. Kenapa kau kita nak mendahulukan orang kafir sedangkan masih lagi ramai orang Islam yang memerlukan? Kadang-kadang dalam satu kampus melih seekor lembu tapi masih lagi ada daging korban yang tidak sampai kepada rumah orang Islam. Jadi alangkah lebih baiknya kita mendahulukan orang Islam berbanding dengan orang kafir. Dan itulah sikap yang dituntut oleh agama kita. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang
yang beriman, hak yang bersama dengan Nabi SAW, kerah dengan orang kafir tapi saling berlembut dan berkasih sayang bersama dengan mereka itu. Di antara benda bukti kita berkasih sayang di antara sesama Islam adalah kita mendahului orang Islam berbanding dengan orang kafir. Okey, betul. Masih lagi ramai orang hak yang memerlukan di tempat kita. Okey, dua. Yang ketiganya di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Kata Rasulullah. La tusahib, mung jangan berteman melainkan dengan orang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi siapa orang yang bertakwa? Pasti mula-mula sifat dia adalah orang beriman. Orang kafir bukan orang yang bertakwa. Pasti mula-mula sifat orang bertakwa adalah orang beriman. Jadi atas alasan tersebut, sebaik-baiknya tidak kita berikan daging korban dan daging akikah kepada orang bukan Islam. Hanya kita bagi kepada orang Islam. Kalau kita nak buat baik juga kepada orang bukan Islam sebab dia jirang tetangga kita, maka caranya kita cari daging lain yang selain daripada daging ibadat, kita beri kepada dia. Cari daging lain. Beli daging lain terus. Cari daging lain terus. Ataupun melih 2 ekor pun tak apa. Melih seekor hak gebang, seekor tak payah gebang. Seekor untuk orang Islam, seekor orang hak yang bukan Islam. Boleh kau buat gitu. Baik. Okey, itu jawapan kepada soalan tersebut. Yang pertamanya Islam, yang keduanya balik. Kanak-kanak tidak dituntut kepada dia melakukan ibadat korban. Namun dibolehkan harus bagi wali, ayah, mak dan seumpamanya melakukan ibadat korban untuk anak dia. Boleh ayah buat korban untuk anak yang masih lagi kecil, hak yang tidak balik. Baik. Cuma kena ingat ayah boleh buat ibadat korban untuk anak yang masih kecil dengan syarat daripada duit yang dimiliki oleh ayah. Jangan bahang duit anak. Gaya parut, baru ni parut anak boleh fitih gaya. Oh, ayah kata parut boleh fitih gaya masuk gebang 2 bahagian. Ayah bahang fitih ayah, anak pun ambil fitih anak. Jadi ayah buat gebang untuk anak tapi ambil pitih gaya anak. Hal tu tidak dibolehkan. Ayah kalau buat lagu tu wajib kena ganti semula. Kerana budak ni dipanggil mahjurun alaih. Wali dia hak yang tasarruf harta dia. Dia tidak boleh tasarruf harta mahjurun alaih melainkan apabila ada maslahah. Manakala korban ini adalah sunat, sunat ni termasuk dalam bab tabarru'. Tidak boleh kita tabarru' harta mahjurun alaih. Itu kena ingat kaedah. Tidak boleh kita tabarru' harta mahjurun alaih. Okey, boleh faham? Kita nak buat perkara sunat terhadap harta orang hak yang kita urus harta dia. Orang tu dak cerdik, orang tu dak pandai nak urus harta dia. Orang gila, kanak-kanak. Kita tidak boleh, kita nak tabarru' ikut dan, nak sedekah ikut dan, tak boleh. Okey, ni istitradan, sambil-sambil. Ada beberapa soalan hak yang diajukan kepada anak 2-3 hari lepas. Berkenaan dengan mak dia ada pitih banyak, tapi mak dia nyanyok dah. Nyanyok. Jadi orang hak yang nyanyok ni dia bukan orang cerdik. Dia termasuk dalam golongan safih, mahjurun alaih. Nyanyok dah. Jadi anak dia tanya, boleh tak saya nak ambil pitih mak untuk buat gebang dan niat pahala untuk mak? Jawapan dia tidak dibolehkan. Okey, boleh faham? Kerana dia gebang adalah tabarruk. Itu kena ingat. Gebang adalah tabarruk kerana hukum dia adalah sunat. Tidak boleh kita tabarruk harta mahjurun alaih. Tidak boleh kita tabarruk harta mahjurun alaih. Kita nak tabarruk harta orang tak boleh. Dia boleh kita guna harta tersebut apabila ada maslahah kepada tuang dia. Gebang dia tidak termasuk dalam maslahah yang diizinkan kita guna harta dia. Okey, itu jawapan kepada permasalahan tersebut. Yang ketiganya berakal. Orang gila tidak dituntut melakukan ibadat korban. Yang keempatnya berkemampuan. Orang yang tidak mampu tidak dituntut melakukan ibadat korban. Okey, ukuran kemampuan macam mana ukuran kemampuan? Maksud berkemampuan ialah seorang yang mempunyai harta atau wang melebihi perbelanjaan untuk dirinya sendiri dan tanggungannya, kalau sekiranya dia ada tanggungan, sepanjang hari raya dan hari-hari tasyrik. Okey, menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, ukuran kemampuan dalam masalah melaksanakan ibadat korban adalah dengan dilihat kepada ada lebihan.
daripada perbelanjaan atas diri dia dan perbelanjaan orang yang wajib dia tanggung dalam tempoh pelaksanaan ibadat korban. Tempoh pelaksanaan ibadat korban 4 hari. Hari raya 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Okey, kita buat contoh untuk mudah masalah ni, untuk kita mudah faham. Katakanlah perbelanjaan untuk diri dia dan anak bini dia. Sehari-hari dia nak 100 ya. Jadi kalau 4 hari RM400. Jadi masuk malam raya, siang hari raya, sebab pada waktu permulaan melaksanakan ibadat korban adalah apabila keluar matahari. Lepas tu ada tempoh-tempoh yang kita akan sebut lepas daripada ni. Baik. Jadi masuk je waktu sembelih ibadat korban, duit dia ada dalam RM2,000. Hak yang diperlukan dalam tempoh 4 hari, 400. Dia ada dalam RM2,000. Maka orang tu dikirakan orang yang berkemampuan dalam melaksanakan ibadat korban. Ataupun piti dia ada dalam 1,000 ya. Dah 1,000 ya, perbelanjaan hak yang diperlukan dalam tempoh 4 hari, 400. Lebih 600. Lah ni ada 500 ya boleh masuk ke bank. 500 setengah boleh masuk ke bank. Okey, berbeza kalau pada hari raya piti ada RM400 5% je. Jadi hak lebih 5% je. Mana ada satu bahagian 5% lembu? Ke ada? Tak ada orang. Kalau ada ke nak masuk 4 bahagian? 5%. Satu bahagian. Mana ada? Baik. Jadi dia tidak termasuk dalam orang yang berkemampuan.